Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammin bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi bersama-sama kita mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada kitab 40 hadis perihal zaman kini. Sebelum kita mula, tuan-tuan, untuk tuan-tuan yang belum adakan kitab ini, yang belum memiliki kitab ini, tuan-tuan boleh dapatkan di Facebook bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh terus messenger ataupun boleh terus di komen. InsyaAllah nanti akan ada staff daripada Jabatan Mufti yang akan uruskan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita telah sampai kepada hadis ke-21. Waalaikumsalam, Ustaz Khairul Anwar Syamsuddin. Tuan-tuan yang dah masuk boleh tolong like dan share pesanan daripada Ustaz Khairul Anwar. Insya-Allah, tuan-tuan. Kita terus sambung kepada hadis ke-21. Dan mungkin hari ini saya tak dapat lama sebenarnya sebab sepatutnya saya ada program Bahthul Masail bersama dengan ERG. Kita ada bintang tentang hukum puasa tarawih, tapi mungkin saya minta izin untuk masuk lambat sikit untuk kita bincang satu dua hadis pada hari ini, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mula sambung kepada hadis yang ke-21 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ke-21 ni, tuan-tuan, merupakan sebuah hadis yang sangat menarik yang mana Nabi SAW gambarkan tentang keadaan akhir zaman yang mana agama pada ketika itu dah tidak mampu lagi untuk menyelamatkan diri manusia. Maksudnya apa? Orang itu walaupun kononnya dia beragama, tetapi dia seolah-olah tidak berpegang dengan agama. Ataupun Nabi sebutkan dalam hadis ini, agama tidak mampu lagi menyelamatkan orang yang berpegang dengannya, melainkan mereka yang melarikan diri dengan agamanya dari satu perkampungan ke perkampungan yang lain. Menariknya hadis ni, tuan-tuan. Nabi pesan kepada kita tentang satu zaman yang Nabi kata, lari. Jangan duduk tunggu lagi. Lari, selamatkan diri daripada fitnah akhir zaman. Kita hari ini, tuan-tuan, kita bukan lari. Dalam hadis yang lain ada riwayat mengatakan Nabi SAW menyuruh kita untuk lari daripada fitnah. Tetapi hari ini manusia dia bukan lari daripada fitnah, dia lari kepada fitnah. Bila ada fitnah, itulah yang dia gemar. Bila ada kontroversi, itulah yang dia suka. Itulah yang dia nak komen, yang dia nak hebohkan, yang dia nak share. Itu sifat manusia. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Lari daripada fitnah. Minta maaf lah, tuan-tuan, rambut pun dah panjang lah. Dia PKP kan, tak boleh nak potong. Dah kombang-kombang dah kan. Nabi pesan kepada kita apa, tuan-tuan? Akhir zaman, Nabi suruh kita lari daripada fitnah. Bila ada satu fitnah, jangan kita masuk dalam fitnah tersebut. Nabi suruh duduk diam-diam. Kita hari ni bila ada fitnah, kita lagi gemar nak masuk. Kita lagi gatal tangan tu nak mengomen. Nak cerita, nak tunjuk kita pandai. Nak bagi pandangan peribadi lah kononnya. Sedangkan kita tak sedar apa yang kita sebut, apa yang kita tulis, semuanya akan dicatat oleh para malaikat dan dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Apa yang kita tulis hari ini, kesemuanya akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperiksa kita di hari akhirat. Allah tanya, kenapa kau cakap macam ni? Ini kan fitnah. Kan? Sebab tu, tuan-tuan, bila berlaku fitnah, kita kena buat apa? Duduk diam-diam, jangan menyibuk. Kan? Hari ni banyak kes macam-macam lah kan. Tak sudah-sudah. Lepas satu kes. Baru ni tentang
bantuan, misi bantuan ke Gaza kan. Saya bukan tak nak komen, tuan-tuan boleh komen kan. Tetapi bukan kerja kita. Buat apa kita nak menyibuk, bukan kerja kita. Apa manfaat daripada kita duk heboh, bincang sana sini, bergaduh, pertahankan bermati-matian. Apa faedah kepada kita? Bahkan lebih merugikan tuan-tuan, apa yang kita buat itu akan menyebabkan kita mendapat dosa wal'iyadzubillah. Sebab apa? Kita duk memfitnah, duk mencaci, bergaduh sesama Muslim. Sedangkan kita lupa apakah tujuan utama, apakah perkara yang lebih manfaat, lebih baik untuk kita lakukan. Okey tuan-tuan, cukuplah membebel tu kan. Hadis ke-21 tuan-tuan, hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, nama sebenar dia apa? Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Shamakh bin Far bin Makhzum bin Sahilah bin Kahil bin Al-Harith ibni Tamim. Beliau berasal daripada Bani Sa'ad bin Hudzail Mudrikah. Beliau berasal daripada Mekah. Sifat peribadi beliau seorang yang rendah. Beliau ni orang yang tak besar, macam orang Arab yang biasa. Badannya kecil, kurus korik macam saya ni lah kan. Saya pun tak tahu lah kurus benar tak. Dia kurus. Seorang yang kurus, kulit pula kulit yang coklat kekuningan. Tak terlalu gemuk macam orang lain, atau terlalu besar macam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, seorang yang tubuh sangat besar. Kan, aku bandingkan kita agak 10 kali ganda. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang tak terlalu besar, kurus. Sehingga kan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri, beliau cerita bagaimana suatu ketika baginda SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk panjat pokok untuk dapatkan ranting kayu sugi. Pokok arak nama dia. Bukan arak ada tuan-tuan. Pokok tu nama dia arak. Daripada pokok itu dia ambil kayu untuk dibuat sugi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pun panjat untuk ambil ranting tersebut. Bila duk panjat tu tuan-tuan, panjat, faham kan? Korang mendengar sebenarnya dia terperanjat, tengok panjat apa ustaz? Panjat, kan? Panjat. Kalau orang ni sebenarnya ngabar kan, panjat. Duk tengah panjat pokok tu, kata Abdullah bin Mas'ud, fakanat rih takfa'uhu. Ketika aku memanjat pokok tersebut, tiba-tiba angin pun bertiup kencang dan terselak kain beliau. Abdullah bin Mas'ud pada ketika itu pakai kain, kan? Bila pakai kain, angin tiup, terbanglah kain tersebut. Nampak betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Betis. Bila nampak betis Abdullah bin Mas'ud itu, sahabat-sahabat yang ada kat bawah pada ketika itu tergalak. Beriu-riu dia galak bila tengok kaki Abdullah bin Mas'ud. Nabi bila tengok keadaan tersebut, Nabi tanya, ma yudhikukum, apa sebab kau galak ni, meriau nak galak ni, apalah kau ni, apa ceritalah dengan saya. Kata seorang sahabat, mereka gelak sebab apa? Min diqqati saqai, kami gelak wahai Rasulullah sebabkan katingnya kurus, Rasulullah, kacik katingnya, kan? Ini seorang gambar kating, betis itu kacik, halus, sehingga tergelak para sahabat pada ketika itu. Tapi bila Nabi SAW dengar apa yang sahabat ni cerita, yang mereka gelakkan kaki Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata apa? Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku, Nabi SAW bersumpah, demi nyawaku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini sirah sumpah baginda SAW. Nabi bersumpah, Nabi kata demi Allah, fama athqalu fil mizan min Uhud, kata Nabi SAW, demi Allah, dua kating Abdullah bin Mas'ud yang kalian galakkan itu adalah lebih berat daripada gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ditimbang di mizan Allah Subhanahu wa taala, kating Abdullah bin Mas'ud yang kecil yang korang galakkan itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini pujian baginda sallallahu alaihi wasallam, sanjungan baginda SAW ataupun backup baginda SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Backup besar. Nabi backup Abdullah bin Mas'ud bila digalak dek sahabat yang lain. Nak ceritakan bahawa kurusnya Abdullah bin Mas'ud, sehingga tergalak para sahabat bila menengok kating Abdullah bin Mas'ud. Seorang yang sangat kurus, seorang yang sangat rendah. Beliau seorang sahabat yang faqih, seorang yang alim, seorang yang mukri, seorang muhaddith,
seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini juga adalah antara orang yang terawal memeluk Islam. Dikatakan bahawa beliau adalah orang yang keenam memeluk Islam. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa beliau orang yang masuk Islam setelah 21 orang memeluk Islam. Beliau orang yang ke-22. Ala kulli hal, beliau antara orang yang terawal memeluk Islam yang Allah Subhanahu wa taala janjikan redha Allah kepada mereka. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, dan mereka-mereka yang awal memeluk Islam. Sama ada daripada kalangan muhajirin, yakni mereka yang berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Wal ansar, yakni mereka yang berada di Madinah yang membantu umat Islam yang telah berhijrah daripada kota Makkah. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan mereka itu mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan taat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menjanjikan kepada mereka redha Allah Subhanahu wa taala. Allah kata radhiyallahu anhum, Allah telah meredai mereka. Wa a'adda lahum, bukan sekadar Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa Allah telah redha kepada mereka, bahkan Allah mengatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa aku telah sediakan untuknya syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Dan kata Allah SWT, mereka akan terus kekal di dalam syurga tersebut. Boleh datang ke pejabat selesai ini untuk pembelian. Okey, untuk yang ingin membeli buku, boleh datang ke pejabat pada hari Selasa insya-Allah. Gemuk perlahan sikit, sensitif. Minta maaf Ustaz. Tak ada kena-mengena di antara yang hidup ataupun yang telah pergi. Okey. Ini kita cerita Abdullah bin Mas'ud. Kita tak cerita orang lain, kita cerita Abdullah bin Mas'ud dia. Minta maaf lah. Okey. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang terawal memeluk Islam, yang Allah janjikan redha Allah ke atas mereka. Dan Abdullah bin Mas'ud sendiri mengkisahkan, dia cerita kepada para sahabat yang lain tentang kisah keislaman beliau. Bagaimana beliau memeluk Islam. Kata beliau, suatu ketika sebelum aku memeluk Islam, aku duduk mengembala kambing. Dan dikatakan bahawa beliau mengembala kambing yang tuannya bernama Aqabah bin Abi Mu'id. Dia tolong jaga kambing Aqabah bin Abi Mu'id. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjaga kambing Aqabah bin Abi Mu'id ini, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila Nabi lalu, Nabi nampak Abdullah bin Mas'ud yang pada ketika itu belum memeluk Islam, tengah mengembala kambing. Nabi berhenti. Nabi tanya kepada Abdullah bin Mas'ud pada ketika itu, "Ya gulam, hal min laban?" Nabi pada ketika itu berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waalaikumsalam Tuan Hasan Abdullah. Jelas ya, kalau suara tak jelas tuan-tuan boleh bagi tahu ya. Okey. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tengah mengembala kambing, lalu baginda SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila lalu, Nabi tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang ketika itu Nabi dalam keadaan yang sangat haus. Nabi tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai pemuda," ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih muda. Nabi kata, "Hai pemuda, hal min laban, ada tak susu boleh bagi kepada saya ni?" Kan kita terjemah bahasa Negeri Sembilan lah. Jangan tuan-tuan pelik pula, apalah Rasulullah cakap bahasa Negeri Sembilan ni, tak ada dah. Saya terjemah nak bagi faham, kan. Nabi tanya, "Wahai Abdullah, wahai pemuda, ada tak susu boleh dan minum dan haus?" Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata, "Na'am, walakinni mu'taman." Ada tu ada. Ketika itu dia tak kenal Nabi SAW lagi. Dia kata ada. Tapi dad ni hanya mu'taman, hanya orang yang menjaga kambing. Kambing ni bukan dan punya, kata Abdullah bin Mas'ud. Memang ada susu memang ada. Tapi dan tak boleh nak bagi kepada kau. Sebab kambing ni bukan dan punya. Dan cuma jaga kambing orang. Kita sebut tadi kambing Aqabah bin Abi Mu'id. Ini kata ulama menunjukkan bahawa Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan,
walaupun beliau belum memeluk Islam, tetapi dah ada sifat amanah dalam diri beliau. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW memberi kepercayaan kepada beliau kerana sikap amanah beliau ini yang Nabi lihat ketika beliau belum memeluk Islam. Kemudian bila Abdullah bin Mas'ud bagi tahu kepada Nabi yang kambing itu bukan kepunyaan beliau, sebaliknya beliau hanya orang yang tolong jaga, tolong gembala sahaja. Nabi kata, "Fahal min syatin lam yanzu 'alaiha al-fahlu?" Kata Nabi SAW, kalau macam tu, ada tak banyak-banyak kambing yang kau bawa ni, ada tak kambing yang tak ada susu? Bila Abdullah bin Mas'ud kata kambing itu bukan dia punya, Nabi tanya pula, ada tak kambing ni, tadi kau kata ada kambing yang ada susu, tapi ada tak kambing yang tak ada susu? Nabi tanya kambing yang tak ada susu. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun ambil seekor kambing yang memang tak ada susu, diunjukkan kepada baginda SAW, diberikan kepada baginda SAW. Ni kambing ni memang tak ada susu. Kau nak buat apa? Kan? Kambing ni tak ada susu. Nabi buat apa? Bila Abdullah bin Mas'ud berikan kambing itu kepada baginda SAW, baginda mengusap kantung susu kambing tersebut, fanazala laban. Bila Nabi usap sahaja kantung susu tersebut, maka keluar susu daripada kantung yang tak pernah keluar susu tadi. Balik Abdullah bin Mas'ud, kambing yang tak ada susu, bila lelaki ni, adalah Rasulullah, usik sahaja kantung dia, terus keluar susu daripada kantung tersebut. Fasyariba, lalu Nabi SAW pun ambil bakeh, tahan dan minum daripada susu tersebut. Dan setelah Nabi minum, wasaqa Abu Bakrin, dan bagi pula minum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang kata Nabi bagi minum kepada Abu Bakar dulu, kemudian baru Nabi minum. Ala kulli hal, susu tersebut keluar dan Nabi minum bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ajaib. Dan ada ulama kata Nabi SAW pada hakikatnya beliau bukan minum hak orang. Sebab apa? Kambing tu tak ada susu. Nabi tak ambil hak siapa-siapa. Nabi hanya menjadikan kambing tersebut sebagai asbab. Susu tu bukan milik kambing tu tak ada susu pun. Tetapi sebab Nabi yang usap keluar susu. Nabi minum daripada susu tu. Nabi bukan minum daripada susu kambing yang dah memang ada susu. Jadi bila Nabi dah minum, Sayyidina Abu Bakar dah minum, Nabi kata apa? Nabi kata kepada kantung susu tersebut, iqlis. Nabi kata, dah berhenti. Nabi cakap kepada kantung tersebut, Waalaikumsalam. Nabi kata kepada kantung tersebut, berhenti. Sebab apa? Nabi dah minum, Sayyidina Abu Bakar dah minum. Nabi kata berhenti. Faqalasa, kata Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi sebut sahaja berhenti, susu yang keluar tadi, automatik berhenti. Bila Abdullah bin Mas'ud melihat keadaan tersebut, beliau takjub. Beliau pelik. Dia kata, ini bukan orang yang biasa. Mustahil manusia yang biasa boleh melakukan seperti itu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa'ataituhu ba'da hadha. Kemudian setelah itu aku datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni min hadzal qaul. Kau tolong ajarkan kepada aku apa yang engkau bawa. Sebab Abdullah bin Mas'ud bila dia melihat perkara tersebut, dia tahu Nabi Muhammad ini bukan orang yang biasa. Tak ada manusia yang boleh buat seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam buat. Lalu dia kata, alimni min hadzal qaul. Ajarkan kepada aku apa yang engkau ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan tersebut, Nabi terus mengusap kepala Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, innaka ghulamun muallamun. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud, seorang pemuda yang memang cerdik. Seorang pemuda yang memang terpelajar. Walaupun kau belum meluk Islam lagi, tapi kau memang orang yang cerdik, kau memang orang yang terpelajar. Sehingga kan kata Abdullah bin Mas'ud, berkat daripada doa ni Nabi ni tadi, Nabi kata engkau adalah seorang pemuda yang cerdik. Berkat doa Nabi tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah menghafal 70 surah daripada Al-Quran terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud bila dia dengar sahaja Nabi SAW bacakan ayat-ayat Al-Quran, beliau terus menghafal. Tanpa perlu menulis kat kita kan. Dengar cikgu mengajar, kita kena tulis dulu. Kena salin, kan pun kadang-kadang terlepih tak sampai nak salin. Ni salin ni. Dah balik rumah, kita menghafal pula.
Kan? Bila menghafal-ngafal itu pun belum tentu hafal. Banyak yang tak hafal daripada kita hafal. Kan? Tapi Abdullah bin Mas'ud, beliau tak tulis. Nabi sebut, beliau dengar, beliau tu hafal. Dan bukan yang beliau hafal itu bilangan yang sikit. Daripada 114 surah dalam Al-Quran, beliau telah menghafal 70 surah. Terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, setelah beliau memeluk Islam, beliau antara orang yang paling banyak bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut hari ini sebagai personal assistant lah, kan? Pembantu Nabi SAW. Orang yang banyak duduk bersama dengan Nabi SAW, yang banyak membantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada banyak pembantu, antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, apa tugas dia? Abdullah bin Mas'ud ni tugas dia adalah mengambil capal Nabi dan menyarungkan capal Nabi kepada baginda SAW. Bila Nabi nak keluar rumah, Abdullah bin Mas'ud akan cepet-cepet ambil capal Nabi, sarungkan kepada kaki baginda. Bila Nabi nak masuk rumah pula, beliau akan tanggalkan capal baginda SAW, simpan capal baginda. Ini tugas Abdullah bin Mas'ud. Mana-mana baginda pergi, beliau akan ikut. Beliau akan menjaga capal baginda SAW bila Nabi nak buka, bila Nabi nak pakai. Ini tugas Abdullah bin Mas'ud. Tugas yang sangat mulia, iaitu menjaga capal baginda SAW. Hari ini kita nak melihat baginda pun tak dapat. Nak menziarahi baginda pun susah. Tetapi Abdullah bin Mas'ud, beliau duduk bersama dengan Nabi, jaga capal Nabi SAW. Dan beliau juga antara orang yang menjaga tongkat Nabi SAW. Bila Nabi nak duduk, beliau akan ambil tongkat Nabi, beliau pegang. Kan? Kalau hari ni, kalau kita nampak syekh-syekh kita, bila dia duduk kerusi, ada anak murid yang pegang. Itu anak murid kanan, anak murid kapat itulah. Sama seperti Abdullah bin Mas'ud. Bila Nabi nak duduk, beliau akan jaga tongkat Nabi SAW. Bila Nabi dah bangun, beliau akan serahkan tongkat itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga tuan-tuan, beliau adalah orang yang menjaga siwak baginda SAW. Dia jaga siwak, iaitu kayu sugi baginda SAW. Dan beliau juga menjaga bekas wuduk baginda SAW. Bila Nabi nak berwuduk, beliau akan ambil bekas tersebut, isikan air dan bagi kepada baginda SAW. Ini tugas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahkan tuan-tuan, disebabkan amanah kita sebut tadi, sikap Abdullah bin Mas'ud, seorang yang amanah ini, beliau telah diamanahkan oleh baginda SAW untuk menjaga ketika mana baginda mandi. Bila Nabi mandi, Nabi arahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk jaga tirai, halang daripada orang lain nampak. Ini tugas Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Nabi bagi kepada Abdullah bin Mas'ud? Kerana Nabi percaya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan disebabkan beliau yang sering berada dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas berkenaan dengan Al-Quran. Bahkan beliau berkata apa? Wallahi allazi la ilaha ghairu, kata beliau, demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia, ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidaklah diturunkan satu surah daripada kitabullah, daripada Al-Quranul Karim, melainkan aku tahu di mana surah itu diturunkan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dan kata beliau, wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilat. Tidaklah diturunkan satu ayat daripada Al-Quran, melainkan aku tahu kepada siapa ayat itu diturunkan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Hebatnya beliau di dalam penguasaan Al-Quran. Dan kata beliau, walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhul ibil la raqibtu ilaihi. Kata beliau, kalau aku tahu ada orang yang lebih alim, yang lebih pakar, yang lebih tahu tentang Al-Quran berbanding aku, dan aku mampu untuk pergi kepadanya dengan menaiki unta, nescaya aku akan pergi. Ini sikap para sahabat yang sangat mencintakan ilmu, nakkan ilmu. Kita hari ni bukan nakkan ilmu, kita kalau boleh nak lari pada ilmu, kan? Tapi bila time gosip-gosip, kita gamar. Time fitnah-fitnah, time isu-isu yang kontroversi tu, kita gamar. Semua benda kita nak share, semua benda kita nak komen, kan? Berbeza kita dengan sahabat baginda. Abdullah bin Mas'ud cukup hebat di dalam penguasaan Al-Quran, sehingga kata Abu Mas'ud Al-Ansari, dia kata, wallahi ma a'lamu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
taraka ahadan a'lamu bi kitabillah min Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, demi Allah, aku tidak kenal sesiapa pun yang Nabi SAW tinggalkan lebih alim lebih mengetahui tentang Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini hebatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau diiktiraf sebagai antara orang yang pakar berkenaan dengan Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, beliau mempunyai suara yang cukup merdu, cukup lunak. Sehingga kan Nabi sendiri pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran untuk Nabi. Nabi, Rasulullah minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan Al-Quran untuknya. Nabi kata, "Iqra' alayya surat An-Nisa." Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan kepada aku surah An-Nisa." Terperanjat Abdullah bin Mas'ud. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu diturunkan kepada baginda. Tiba-tiba baginda minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan kepada baginda. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Akra'u alayka wa alayka unzil." Wahai Rasulullah, dia nak bacakan Quran kepada kau, wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Kata Nabi SAW, ya, aku tahu Al-Quran itu diturunkan kepada aku, tetapi aku juga suka, aku juga gemar untuk mendengar Al-Quran daripada orang lain. Maka ini juga sunnah baginda SAW, iaitu mendengar bacaan Al-Quran. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya suka mendengar Al-Quran, apatah lagi kita yang tak hafal pun Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sering mendengar Al-Quran, dan dengan mendengar Al-Quran sahaja kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, bila kita dengar Al-Quran ni tuan-tuan, ada adab dia. Tak boleh kita pasang Al-Quran, kita berborak. Ini biasa dalam kereta. Kita naik kereta, kita bawa anak-anak kita, dalam bawa kereta nak pergi ke Terengganu, nak pergi ke Penang, kan? Kau tak ada COVID lah, marilah. Sekarang dah tak boleh lah, jangan tuan-tuan buat-buat, kan? Dalam perjalanan tu, kita buka Quran. Baik. Tetapi yang tak baik dia apa, bila kita buka Quran, kita borak dengan rumah kita. Duk bergosip, cerita macam-macam dengan rumah kita. Anak kita pun menjoget, tolong terlalak, kan? Maka itu disebutkan sebagai tidak beradab dengan Al-Quran. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Allah sebut dalam Al-Quran, jika dibacakan kepada engkau Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah bacaan tersebut, wa ansitu, dan diam. Jangan kita bila buka Quran kita berborak. Bila buka Quran kita duk bergosip, duk membawang dan sebagainya. Maka itu dianggap sebagai tidak beradab kepada Al-Quran. Walaupun ulama tafsir sendiri berbeza pendapat tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Ala kulli hal, sebagai adab kita kepada Al-Quran, kalau nak buka Quran boleh, tapi pastikan kita dengar Al-Quran tersebut, bukan sekadar buka nak bagi halawan tu, kan? Dia buka Quran, lepas tu dia berburak, dia main handphone. Okey, kembali balik cerita kita tadi. Nabi SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan kepada beliau surah An-Nisa. Walaupun Abdullah bin Mas'ud berhati nak bacakan kepada Nabi kerana Quran itu turun kepada baginda, tetapi beliau tetap membaca ayat tersebut sehinggalah sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampailah kepada ayat 41 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Apa maksud seorang saksi? Daripada Rasul yang Allah utuskan melalui kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Sebagai saksi terhadap perbuatan mereka, terhadap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini. Bila sampai kepada ayat ini, baginda SAW pun terus menitiskan air mata baginda SAW. Menangis baginda SAW bila mendengar ayat ini. Kerana ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi SAW untuk menjadi saksi kepada umat baginda SAW. Dek kerana cintanya baginda SAW kepada umat baginda SAW,
menangis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW, "Man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra qira'ata ibni ummi abd." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti mana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah seperti mana yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini pengiktirafan daripada baginda sendiri tentang bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ada dalam riwayat lain Nabi kata apa? Khudhul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Quran, pelajarilah Al-Quran daripada 4 orang. Siapa dia? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang keempat Sayyidina Salim maula Abi Hudzaifah. Nabi kata kalau nak belajar Quran, nak ambil Quran, ambil daripada 4 orang ini. Dan Abdullah bin Mas'ud juga, beliau menyertai hampir ke semua peperangan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan Badar, beliaulah yang telah membunuh, orang terakhir yang membunuh Abu Jahal. Kan ada peristiwa, ada kisah bagaimana kisah pembunuhan Abu Jahal. Kita nak cerita pun dah nak habis masa dah ni kan. Secara ringkasnya bagaimana kisah Abu Jahal dibunuh oleh 2 orang pemuda, Mu'az dan Ma'iz. Diriwayatkan bagaimana suatu ketika dalam peperangan Badar, Abdurrahman bin Auf berada di tengah-tengah. Kiri kanan dia Mu'az dan Ma'iz. Dan Mu'az dan Ma'iz pada ketika itu umur belasan tahun. Seorang 15, seorang 16 tahun. Belasan tahun, budak form 3 baru, form 4. Tapi dah masuk dalam peperangan Badar. Duduk sebelah Abdurrahman bin Auf kiri kanan. Bila duduk sebelah Abdurrahman bin Auf, sebelum nak mula perang, dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai pakcik, wahai uncle," dia kata, "kau tahu tak mana Abu Jahal? Kau tunjukkan kepada saya mana Abu Jahal dan nak tahu mana Abu Jahal." Abdurrahman bin Auf tanya kepada pemuda ni, "Kau nak buat apa dengan si Abu Jahal tu?" Abu Jahal tu bukan orang biasa, pembesar Quraisy. Keliling orang menjaga dia. Kau nak buat apa cari dia? Kata pemuda ini, "Aku tak nak lain. Aku hanya nak pergi kepada dia dan aku akan pastikan sama ada aku ataupun dia yang terbunuh." Ini perkataan yang disebutkan oleh pemuda ini tadi. Sebab apa? Kerana dia kata, "Aku mendengar bahawa Abu Jahal ini telah menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menghina baginda sallallahu alaihi wasallam, telah menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan aku akan pastikan hari ini aku akan bunuh dia. Sama ada aku yang terbunuh ataupun dia." Bila Abdurrahman bin Auf dengar semangat pemuda yang belasan tahun ini, dia terus yakin dengan pemuda ini dan ditunjukkan di mana Abu Jahal. Bila Abdurrahman bin Auf tunjuk je hatu Abu Jahal, mula je peperangan, mereka berdua ini Mu'adz dan Ma'iz terus menerpa kepada Abu Jahal dan membunuh Abu Jahal. Tetapi dikatakan bahawa mereka tak bunuh sehingga hujung nyawa Abu Jahal. Sebab apabila selesai peperangan Badar, Nabi SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk pergi cari kot ada lagi yang masih belum mati. Bila Abdullah bin Mas'ud cari, jumpa si Abu Jahal ni tengah nyawa-nyawa ikan. Kan? Tengah nyawa-nyawa ikan tu pun bila Abu Jahal ni nampak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Liman ghalabatil yawm?" Dia tanya kepada Abu Jahal ni tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Siapa yang lebih handal pada hari ni? Ni dah nyawa-nyawa ikan tapi masih nak tunjuk handal. Masih nak bongkak lagi." Dia tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Siapa yang handal pada hari ni? Siapa yang menguasai pada hari ni? Siapa yang lebih berkuasa pada hari ini?" Abdullah bin Mas'ud jawab apa? "Illahi wa rasulihi." Sudah pasti Allah dan Rasulnya. "Ya adu Allah, wahai musuh Allah." Bila Abdullah bin Mas'ud jawab perkataan tersebut, apa kata Abu Jahal? Dia terus menghina Abdullah bin Mas'ud dengan memanggil sebagai ya ra'iyyan lal ghanam. Dia kata apa? "Hei pengembala kambing." Dia kata. Dia memanggil Abdullah bin Mas'ud sebagai pengembala kambing. Kan kita dah sebut tadi bagaimana Abdullah bin Mas'ud seorang pengembala kambing. Abu Jahal ni dah nak mati ni, nyawa-nyawa ikan ni, tapi masih nak menghina Abdullah bin Mas'ud. Bila dia sebut dia ya ra'i'inal ghanam, terus Abdullah bin Mas'ud ambil pedang, cantas kepala dia dan matilah Abu Jahal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga tuan-tuan antara orang yang telah berhijrah daripada Mekah ke Habasyah dan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang ini beliau menyertai 2 kali hijrah
Pertama hijrah ke Habsyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Dan beliau juga antara orang yang sempat solat dua kiblat. Dan banyaklah lagi kisah tentang Abdullah ibn Mas'ud. Kita nak pendekkan, tak sampai kita baca hadis ni kan. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, beliau meninggal dunia dan dikebumikan di perkuburan Baqi', bersebelahan dengan perkuburan Uthman bin Maz'un. Beliau semayang diimamkan oleh Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Dan ketika beliau meninggal, beliau telah meninggalkan harta peninggalan sebanyak 90,000 dirham. Dan dia minta kepada Zubair bin Awam dan anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam untuk uruskan harta tersebut. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, dipesan kepada Zubair bin Awam dan anaknya yang Abdullah bin Zubair, kau tolong jagakan anak-anakku. Jangan boi dia kahwin melainkan atas izin kau. Kalau anak Abdullah bin Mas'ud nak kahwin, kau nak minta izin Zubair bin Awam, baru boleh kahwin. Percayanya Abdullah bin Mas'ud kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud kepada Zubair bin Awam dan Abdullah bin Zubair. Okey tuan-tuan, kita tengok hadis kita, tak sampai kita baca hadis ni kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, la yaslamu li dinin, tak selamat lagi orang yang ada agama. Orang yang mempunyai agama, bukan orang yang tak ada agama. Bukan orang yang pergi kelab malam, bukan orang yang huha-huha, orang yang ada agama. Tapi Nabi kata dah tak selamat dah bagi dia. Illa, melainkan kata Nabi SAW, man farra bidinihi min qaryatin ila qaryatin. Melainkan orang yang ada agama tadi, dia kena berpindah daripada satu kampung kepada kampung yang lain. Wa min syahiqin ila syahiqin. Dari satu puncak kepada satu puncak yang lain. Daripada bukit kepada bukit yang lain. Min hujrin ila hujrin, daripada satu lubang kepada satu lubang yang lain. Katha'labil ladzi yaruhu. Ini perumpamaan Nabi. Nabi kata apa? Orang yang ada agama tadi, dia kena pergi daripada kampung ke kampung, larikan diri. Daripada puncak ke puncak, daripada lubang ke lubang, sama seperti seekor musang yang melompat ke kiri dan ke kanan dengan penuh pantas. Yaruhu ni apa? Yaruhu ni lari dengan mencelunap, ni 9 ngabar kan. Lari sehingga tak boleh dikesan, susah nak ditangkap. Macam itulah Nabi bagi tahu kepada kita, pada akhir zaman orang yang ada agama dah tak selamat dah, melainkan jika dia melarikan diri daripada kampung ke kampung, melarikan diri daripada puncak ke puncak, daripada lubang ke lubang untuk menyelamatkan diri dia daripada fitnah. Lalu para sahabat tanya, mata dzaka ya Rasulullah? Bila sahabat dengar tentang apa yang Nabi sebut tentang kedahsyatan zaman tersebut, sahabat tanya, bila akan berlaku peristiwa itu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Qala idza lam tunal al-ma'ishatu illa bima'asi Allah. Nabi kata apa? Perkara ini akan berlaku apabila lam tunal ma'ishatah, seorang itu tidak mampu hidup melainkan dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zaman yang Nabi kata manusia perlu melarikan diri daripada kampung ke kampung, daripada puncak ke puncak, daripada lubang ke lubang. Bila mana zaman tersebut adalah manusia tak mampu lagi hidup melainkan dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu juga Nabi kata dihalalkan untuk tidak berkahwin, yakni bujang. Nabi kata pada zaman tersebut boleh tak payah berkahwin. Nabi bagi tahu kepada sahabat untuk boleh tidak berkahwin, halal untuk dia tidak berkahwin. Lalu para sahabat bila dengar Nabi kata halal untuk tidak berkahwin, mereka terus bertanya, wa kaifa dzaka ya Rasulullah wa qad amartana bitazawuj. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, macam mana pula tu wahai Rasulullah? Kan kau yang menyuruh kami untuk berkahwin. Nabi kata, tanasalu, tanakahu wa tanasalu, berkahwinlah, kata Nabi SAW, dapatkanlah zuriat. Nabi perintahkan kepada sahabat untuk berkahwin. Tiba-tiba dalam hadis ni Nabi kata, dihalalkan untuk kalian pada zaman tersebut untuk tidak berkahwin. Ini Nabi bagi tahu untuk halal tak berkahwin. Para sahabat pelik. Wahai Rasulullah, kau suruh kami kahwin, tiba-tiba kau kata zaman tersebut tak payah kahwin. Apa pasal pula wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Li'annahu idza kana dhalika zaman kana halakul rajul ala yaday abawaih. Nabi kata apa? Kerana pada zaman tersebut
kemusnahan seseorang lelaki itu pada tangan kedua ibu bapanya. Dia akan musnah di atas tangan kedua ibu bapanya sendiri. Ini Nabi yang sebut. Nabi kata fa illam yakun lahu abawan. Kalau dia tak ada mak dengan abah, fa ala yaday zawjatihi wa waladihi, maka dia akan musnah di tangan isterinya ataupun pasangannya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Fa illam yakun lahu zawjatun wala waladun fa ala yaday qarabati. Kalau mak abah tak ada, isteri tak ada, anak pun tak ada, maka dia akan musnah di tangan kerabat saudara dia. Sahabat pelik bila Nabi bagi tahu perkara tersebut. Kita tanya, wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Macam mana pula tu hai Rasulullah? Macam mana seseorang lelaki, seorang manusia boleh musnah di tangan kedua ibu bapanya sendiri? Boleh musnah di tangan kedua ibu bapa yang menjaga dia semenjak kecil. Boleh musnah di tangan isteri dan anaknya sendiri. Bahkan boleh musnah di tangan ahli kerabat dia sendiri, saudara mara dia sendiri. Bagaimana perkara tersebut wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Yu'ayyirunahu bidaikil ma'ishati wa yukallifunahu ma la yutiqu fayuzidunahu al-halakah. Allah. Tuan-tuan, kalau kita melihat hadis ini, kita akan mendapati bahawa apa yang Nabi sebut ini jelas berlaku pada hari ini. Nabi kata apa? Kenapa Nabi kata ibu bapa, isteri, anak-anak, saudara mara yang akan membuatkan seorang lelaki itu musnah pada akhir zaman? Nabi kata yu'ayyirunahu bidaikil ma'isha. Mereka akan menghinanya, yu'ayyirunahu, disebabkan kesempitan hidup yang dihadapi. Macam mana ahli keluarga, macam mana ibu bapa, macam mana isteri, macam mana anak boleh musnahkan kehidupan seseorang dengan dia menghina lelaki tersebut di atas kesempitan hidup yang dihadapi, dan membebankan pula dia dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Dengan demikian, mereka akan memusnahkan lelaki, kepadanya kebinasaan. Nabi kata apa? Nabi kata musnahnya lelaki tadi disebabkan ahli keluarga, disebabkan ibu bapa, disebabkan anak. Sebab macam mana? Sebab ibu bapa, anak, isteri, ahli keluarga, kaum kerabat ini menghina lelaki tadi. Kau ni tak kaya, kerja tak ada, kau macam mana nak hidup? Kau pergi cari kerja. Bila dia tak ada kerja, bila susah nak dapat kerja, akhirnya dia buat perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, yang memusnahkan dia siapa? Ahli keluarga dia sendiri, mak ayah dia sendiri, isteri dia sendiri, anak dia sendiri. Sebab tu Nabi kata, halal pada ketika itu untuk tidak berkahwin, supaya dia tidak musnah seperti yang telah disebutkan oleh baginda SAW di dalam hadis ini. Kata Syekh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khattabi di dalam kitab Al-Uzlah, Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud, dan diriwayatkan juga oleh Ar-Rafi'i. Di samping itu, Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Az-Zuhud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tadi riwayat kita baca daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada di dalam riwayat yang lain dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak daripada Al-Hasan secara mursal. Okey. Walaupun hadis ini mempunyai sanad yang dhaif, kata Sayyid Abdul Aziz. Hadis ini sanad dia dhaif. Namun hadis ini mempunyai beberapa syawahid. Syawahid ni apa? Sokongan. Antara syawahidnya ialah hadis ini bertepatan dengan realiti yang berlaku. Kebanyakan manusia pada hari ini memperoleh pendapatan untuk diri mereka melalui sumber yang boleh membinasakan diri. Apa dalil untuk menguatkan hadis ini? Ini dibincang oleh ulama hadis. Ya, sebab tu kita kena faham dalam ilmu hadis ini, suatu hadis itu boleh disokong, boleh dinaikkan martabatnya dengan adanya syawahid. Kita dah bincang pada awal-awal pengajian tentang bagaimana sebuah hadis yang dhaif boleh disokong dengan beberapa syawahid, dengan beberapa sokongan. Antaranya dibincangkan oleh ulama, iaitu realiti yang berlaku boleh dijadikan sebagai penyokong kepada hadis tersebut. Realiti, bila apa yang disebutkan dalam hadis itu jelas terjadi kepada kita pada zaman hari ini, maka itu bukti menunjukkan bahawa hadis tersebut sabit daripada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Said Abdul Salim lagi, demi menyara yang boleh membinasakan diri. Tadi dikata pendapatan untuk diri mereka. Kebanyakan manusia pada hari ini memperoleh pendapatan untuk diri mereka melalui sumber yang boleh membinasakan diri. Untuk apa? Demi menyara kehidupan dan untuk mengelak daripada mendapat malu di hadapan saudara terdekat. Kena cari kerja yang elok, kalau tak nanti jiran hina. Tak nanti saudara tanya kau kerja apa, kita malu nak cakap. Akhirnya buat kerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Said Abdul Aziz, natijahnya, penghujungnya apa dia? Dia terjerumus ke dalam lembah yang mendapatkan kesenangan hidup melalui sumber-sumber yang haram. Semua perkara ini telah sedia maklum, bahkan telah menjadi terkenal serta disaksikan. Maksudnya apa? Apa yang disebutkan oleh baginda SAW dalam hadis ini dah jelas berlaku dah. Tak perlu kita syarah pun, kita dah boleh lihat sekeliling kita. Itulah realiti yang berlaku pada kita hari ini, dan itu juga bukti menunjukkan bahawa sabitnya hadis ini daripada baginda SAW. Wallahu alam tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Panjang lagi sebenarnya kalau kita nak bincang tentang hadis ini, bagaimana Nabi SAW mengatakan bahawa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Walaupun hadis ini dibincangkan panjang lebar oleh para ulama, ada yang mengatakan dia bukannya hadis, ada yang mengatakan bahawa dia adalah riwayat yang mursal, dan yang lebih tepat dia adalah merupakan kalam daripada Sa'ad bin Mas'ud. Khilaf di kalangan ulama, ada kata kalam Malik bin Dinar, kalam Sayyidina Isa bin Maryam, kalam Jundub Al-Bajali. Ala kulli hal, maknanya adalah tepat, iaitu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kita kepada dunia akan menjadi punca kepada segala kesalahan dan kesesatan. Oleh itu kita kena belajar untuk membuang cinta dunia dalam hati kita, supaya kita tidak terus berada dalam kesesatan dan kesalahan. Wallahu alam tuan-tuan, kita sambung lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama.